Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Khamis 27 hari bulan 1 2022. Ingat, kita sudah 22 dah. Bersamaan dengan 24 hari bulan 6. 24 hari bulan 6. 6 tu Jumadah Tsaniyah. 1443. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat. Ini adalah merupakan siri yang ke-18 dan insya-Allah inilah siri yang terakhir dalam surah ini. Siri 18, siri yang terakhir dalam pengajian kita surah As-Saffat. Ayat yang kita akan baca bermula dari ayat 171 sehingga akhir surah. Akhir surah nombor ayat dia 182. 171 sehingga 182. InsyaAllah kita tamatkan surah ini, kita sambung surah seterusnya, suratul Sad. Baik para pelajar sekalian, di akhir dalam bahasa Arab kata nihayatul mataf, akhir pengembaraan kita dalam surah ini dengan janji Allah bahawa Allah akan beri pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman, yang ikhlas di dalam perjuangannya membela, menegak, beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini. Mana-mana orang yang beramal, dapatlah dia. Mana-mana orang yang menegakkan, insya-Allah janji Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Baik para pelajar sekalian, kita baca dulu ayat. Bagi yang ada pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 983. 983 ayat 171. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين
وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Habislah. Dah sampai situ tutup dalam ayat tu. Kata orang boleh balik. Masuk, mari semula kepada ayat kita 171. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan demi sesungguhnya telah ada dari semenjak dahulu kala lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul. Maknanya daripada awal lagi Allah kata tetap dah hamba-hamba kami itu. Apa hamba kami dapat? Innahum lahumul mansurun. Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan. Allah Ta'ala dah janji hamba-hamba dia yang beriman akan mendapat kemenangan. Bagaimana cara? Kita tengok kejap lagi. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan bahawasanya tentera kami, yakni pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang meneruskan perjuangan, merekalah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Baik, itu ayat yang dibaca. Kita undur seketika kepada huraiannya insya-Allah. Al-munasabah, susunan ayat. Allah Subhanahu wa taala setelah memberi amaran kepada puak-puak kafir. Tengok ayat sebelum dia. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Setelah Al-Quran turun, mereka mengingkarinya, menentangnya. Oleh itu mereka akan mengetahui kelak akan akibat kekufuran mereka. Ayat ini, ayat 170, amaran keras bahawa siapa yang menentang Nabi akan binasa. Tak binasa atas dunia, binasa dia di akhirat. Maka datang ayat ini memberi ketenangan, tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa walaupun mereka menentangmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tuduh engkau macam-macam, mereka buat tu buat ni, Allah jamin bahawa innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya kamu orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Cuma timbul lagi perbahasan ulama tentang manakah kalimatuna. Tengok ayat 171, Allah kata walaqad kalimatuna. Telah ada dari semenjak dulu lagi ketetapan kami, ya, kalimatuna. Maknanya kata-kata Allah Azza wa Jalla ataupun janji Allah Azza wa Jalla kepada rasul-rasulnya bahawa mereka akan menang. Apakah kalimah yang dimaksudkan dengan kalimah itu? Ada ulama tafsir kata maksud dianya sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah dah tetapkan aku dengan rasul-rasul aku akan menang. Satu. Pendapat yang kedua, mana ayat yang sama? Ayat 72, 172, 173. Dalam surah ini juga. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Makna dia,
makna madal qada' wal hukmu fi ummil kitab, telah berlalu ketetapan dan hukum dalam ummul kitab, dalam lauhil mahfuz, bahawa kamu hamba-hamba yang beriman yang ikhlas akan menang. Cuma tempoh kemenangan dia tak mari kun payakun. Ini kalimah Allah. Boleh je Tuhan kata kun payakun. Kun, mapu habis Abu Jahal, segala geng-geng Abu. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi Allah nak beri sunnatut tadafu', sunnah pertembungan, kena ada. Allah nak angkat darjat orang beriman. Allah nak beri pahala kepada para syuhada, orang yang mati syahid. Allah nak beri pahala kepada keluarga syuhada yang sabar dengan berpisah dengan keluarga mereka. Jadi sunnatut tadafu' berlaku. Mengikut ahli sejarah, tanda ni pelajar, mengikut ahli sejarah kata apa? Di antara doa Nabi Musa minta supaya binasa Fir'aun dengan tenggelamnya Fir'aun dalam laut Qalzum, jarak di antara doa dengan mustajab 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Kita baru 4 hari berdoa, berasa Allah, lamanya Tuhan tak bagilah. Allah Ta'ala tak kabulkan doa aku. Musa Nabi 40 aman, 40 tahun lepas dia minta binasa Fir'aun, barulah Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam laut Qalzum. Jadi sabarlah para pendakwah, jangan gopoh, jangan belorat, jangan mudah kecewa, jangan stres, teruskan perjuangan menegakkan kebenaran. Kalau tidak, berat lagi. Allah kata apa? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya orang yang beriman, hamba-hamba kami yang beriman, mereka akan diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Wa annal aqibata takunu lahum, dan akhir pusingan kemenangan bagi pihak Islam. Lama Nabi Musa 40 tahun pula lepas berdoa tu baru tenggelam Fir'aun. Lepas tenggelam Fir'aun, bari pula Musa Samiri ajar orang semua anak lembu. Tak habis-habis. Habis cerita anak lembu, mari pula mendiang korong, sombong, takabur, angkuh sebab harta dia banyak. Mana cabaran itu mesti akan dilalui, akan bertemu dengan cabaran sentiasa, tidak ada masa perjuangan yang tidak melalui cabaran. Innahumul mansurun. Banyak lagi ayat-ayat lain yang seumpamanya. Di antaranya surah Ghafir. Tulis suratul Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah kata, sungguhnya aku akan beri pertolongan kepada rasul-rasulku dan orang-orang yang beriman di dalam pada kehidupan dunia dan juga pada hari dibangkitkan di akhirat. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita buat hijrah untuk Islam, kita berdakwah untuk Quran, kita ajak manusia kepada sunnah. Orang ikut alhamdulillah, orang lawan kita lawan, orang tak ikut kita teruskan perjuangan. Itulah hijrah kita pendakwah. Kecewa tidak ada, jangan mudah frust, jangan mudah rasa susah. Nah, kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni, bila kita tengok orang buat ajaran yang pelik-pelik, duk ajar benda-benda yang mengarut khurafat, kalau boleh kat kita nak kumpai aku selalu. Jabat agama mari tangkap selalu, campak dalam penjara boleh 4-5 tahun, kita pun berasa berehat daripada angkara dia. Nabi Musa di antara doa dia minta binasa Fir'aun 40 tahun baru Tuhan kabulkan. Sabarkah ahli sunnah, sabarlah pejuang sunnah. Kita tetap dengan perjuangan kita, jangan duk peduli dengan apa halangan. Baik, Allah kata apa dalam ayat ini? Dalam ayat yang berikutnya, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan bahawasanya tentera kami, orang-orang yang beriman di pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Jadi jangan gopoh,
Jangan cepat kecewa, jangan, kamu akan menang. Kata ulama tafsir, maksud jundana, tentera kami itu iaitulah Rasul dan para pengikut dia. Yang pentingnya tentera Allah siapa dia? Nabi dengan pengikut dia tu tentera Allah. Tentera Allah. Jadi tak payah duduk cakap banyak lah. Tentera Allah siapa? Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut ni, itulah tentera Allah. Ayat 174. Fatawalla anhum hatta hin. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka, jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah sehingga ke suatu masa. Jadi Allah Ta'ala ajar ke Nabi, jangan sedih, jangan kecewa. Perjuangan yang bukan untuk 1 hari 2 hari, mungkin 10, 20, 50, 100 tahun. Maka dalam munasabah ayat ini, lamma sabata, setelah Allah Ta'ala tegaskan bahawa Nabi SAW dan para pengikutnya humul mansur, mereka lah orang yang akan diberi pertolongan, li'anna minal mursalin, rasul-rasul dan pengikutnya adalah tentera Allah. Maka Allah kata, Allah hajar kepada mereka, teruskan perjuangan, jangan peduli dengan halangan. Fatawalla anhum hatta hin, ay fa'arid ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpalinglah Muhammad, tinggalkan peduli pokok kafir itu sehingga kepada satu masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana bukan tinggal tu wala tak peduli ke dia. Dakwah diteruskan, makna jangan diambil, jangan duk orang panggil duk stres, duk serabut, duk pening kepala dengan pokok kerana Abu Jahal ni. Lawan tetap lawan. Begitu maksud dia. Allahu Akbar. Dan tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Fatawalla anhum, yakni a'rid anhum, berpaling daripada mereka beberapa ketika. Maknanya tak usah cara dia, buat kerjamu. Ada ulama kata sampai hari peperangan Badar. Bainana wa bainakumul badr, masa kita bertenang sehingga perang Badar. Nabi pun hijrah ke Madinah. Mari tahun yang kedua Ramadan, berlaku pertempuran di antara Nabi dengan Abu Jahal. Siapa menang? Islam menang. Abu Jahal sudah menjadi mendiang di mana? Di Badar. Mayat dia dicampak dalam telaga, masuk dalam telaga di Badar. Ada ulama kata satu lagi, kumpulan yang kedua, sehingga berlakunya pembukaan kota Mekah. Bila kota Mekah dibuka? Ramadan tahun yang ke-8, lepas 6 tahun. Lepas pada tu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu tengok orang masuk Islam berduyun-duyun, jujuk-jujuk masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi sekejap, rehat sekejap, sehingga pada satu masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata ada ulama kata ayat ini bila turun ayat perang, lawan. Ini sebelum turun ayat peperangan. Belum lagi ayat perang, lawan. Jangan duduk diam-diam. Ayat 175. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Dan lihatlah apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama lagi mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaklah bila berlakunya peperangan Badar, ketika itu barulah kafir celak mata. Kuat dah Muhammad. Besar dah kerajaan dia. Baru nampak pada peperangan Badar itu buka mata yang pertama. Kemudian dalam peperangan pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan yang menjadi raja Mekah masa itu duduk atas bukit. Nabi bawa tentera nak masuk Mekah 10,000 orang.
Abu Sufyan kata besar sudah kerajaan Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, dan lepas daripada itu Abu Sufyan masuk Islam. Tunggu apa lagi? Mekah akan diambil dalam masa beberapa saat je lagi. Allahu akbar. Ayat yang berikutnya, afa bi'adzabina yasta'jilun, maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Jadi kalau mu tahu, kalau puak kafir itu percaya, yakin, dia tak minta. Yang dia berani minta sebab dia tak yakin, dia tak percaya ada bangkit semula, dia tak percaya Nabi mendapat kemenangan. Moga iyalah bagi dia orang hina, orang yang pengikut-pengikut dia orang miskin. Jadi kita sabarlah dulu, miskin ke kaya, kemenangan itu pertolongan daripada Allah. Jangan kata strategi itu strategi ni. Strategi boleh, tapi kalau Tuhan tak buka, kemenangan tak menang juga. Kalau setakat strategi je tak cukup. Kena ada strategi, bukan tak ada. Tapi nak jamin dengan strategi saja, kita belum mantap. Iaitulah kita dengan pertolongan Allah kita dapat. Apa jadi? Afa bi'azabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengendahkan amaran yang telah diberikan. Ai fa iza nazalal azab, bila azab turun di satu-satu tempat, itulah pagi yang paling buruk dalam kehidupan mereka. Nabi dah bagi amaran, dah bagi nasihat, bagi peringatan, bagi warning, macam-macam dah bagi. Untuk irau juga. Biasanya azab dia mari pagi, sabah. Mari pada kecelakaan itu mari bila? Pada pagi hari yang dia beri amaran itu. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Khaybara lailan. Dengar cerita. Nabi kita sampai ke Khaybar malam. Khaybar ni jauh jugalah, dekat 200 kilo dari Madinah. Tahun yang ke-7 Nabi pergi Khaybar, lepas perjanjian Hudaybiyah. Nabi sampai di Khaybar malam, kepung kota Yahudi di Khaybar. Wa kana, kata Anas, wa kana idza ata qauman bilail lam yughir. Nabi bila dia pergi malam, dia tak akan serang selalu. Dia tunggu sampai subuh. Jangan tidak kata orang panggil serang malam, tidak. Tidak kata kita serang. Tunggulah pagi esok. Kalau mereka nak berunding, mereka terima Islam, selesai masalah. Islam akan bagi 3 pilihan. Berunding, masuk Islam, bagus. Kami tak mau masuk Islam. Nak apa? Bersedia duduk di bawah pemerintah Islam, bersedia. Dia jadi ahlu zimmah, duduk. Dua-dua tak mau, yang ketiga perang. Kita bukan ganas, kita bagi pilihan. Yang awak pilih yang kamu pilih yang berisiko tu kenapa? Kenapa kamu pilih yang berisiko? Peperangan ni risiko, sama ada dia mati atau kita mati, dua aja. Harta dirampas, isteri jadi hamba, anak-anak. Mau pilih jalan yang berisiko, terima. Sudah. Falamma asbaha, bila mari waktu pagi, kharajatil yahudu bimasahatihim wa makatilihim. Yahudi keluar nak pergi kebun tamar dia lah. Bawa dengan cangkul dia, bawa dengan raga yang nak angkat buah ni. Falamma ra'auhu, terkejut dia tengok luar kota telah dikepung. Qalu Muhammad, wallahi Muhammad, bismillah, gegak komputer kita ada dikepung oleh Muhammad. Muhammadun wal khamis,
Tanda pelajar. Muhammadun wal khamis. Apa makna khamis? Khamis makna jaish, tentera. Sebab dalam Islam, tentera Islam ada lima kategori. Kita nak kata batalion ke, yang penting 5. Dalam satu pasukan tentera ada 5. Dia ada kepala, duduk depan sekali. Ada kaki, ada kanan, ada kiri, ada qalb. Qalb tu ketua tulus tentera, duduk tengah-tengah. Mana ada 5 kumpulan tentera. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kharibat Khaybar. Khaybar akan ditawan. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Mana-mana tempat kalau kita pergi, pada pagi itulah pagi yang celaka bagi penduduk itu yang menolak ajakan dakwah kita supaya beriman. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Mereka tolak, cari nahas. Hadis ni dalam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Khaybar puak Yahudi nak lawan. Tak ada apa. Bila lawan ke, habis cerita lah bang. Habis apa dia? Mereka ditawan, harta benda dirampas. Dapatlah Safiyah, anak kepada Huyai bin Akhtab, bapa Yahudi, anak dia ditawan dan akhirnya menjadi salah seorang daripada ummahatil mukminin. Baik. Allah ulang sekali lagi. Wa tawalla anhum hatta hin. Dan berpalinglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka, jangan dihiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Sabar Muhammad, sabar. Sampai peringkat satu masa kita akan hancurkan mereka. Wa absir fasawfa yubsirun. Dan lihatlah apa yang akan jadi. Tidak lama kemudian mereka pun akan melihat juga. Mereka lihat apa? Mereka lihat kemenangan umat Islam dan mereka tewas. Alhamdulillah dalam peperangan Badar 70 ketua Quraisy dibunuh, 70 ditawan. Dalam Khaybar, kota Khaybar ditawan, harta-harta kebun-kebun punya Yahudi ditawan. Sebab dia kerah kepala nak lawan. Kalau dia berunding, susah masalah. Cuma panjanglah cerita Khaybar. Baik, kita tutup ayat ini dengan doa ini. Tengok pelajar, tengok doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Akuilah kesucian Tuhanmu, Allah yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Wa salamun alal mursalin. Dan ucaplah salam sejahtera kepada sekalian Rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serta ingatlah segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Alhamdulillah. Jadi munasabatul ayah, munasabah susunan ayat ini, setelah Allah Ta'ala sebut dalam surah ini banyak kata-kata puak kafir yang jelek, yang keji, yang membuat sifat kepada Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak layak. Dia kata Tuhan ada anak lah, malaikat anak Tuhan lah, macam-macam. Maka ayat di akhir surah ini, nazzaha nafsahu, Allah Ta'ala bersihkan diri dia dan kewajipan kepada kita membersihkan tanzih, bersihkan Allah daripada sebarang perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Segala tuduhan-tuduhan jahat puak Quraisy kita campak ke tepi, kita pijak-pijak bahawa itu adalah ajaran yang salah. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sucikan Allah, bersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak. Wa salamun alal mursalin.
salam daripada Allah Ta'ala di dunia dan akhirat kepada Rasul-Rasulnya, sebab mereka telah berjuang menegak, menyampaikan kepada manusia apa yang sifat-sifat yang patut bagi Allah dan yang tidak patut bagi Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Serta ingatlah segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Jawab dia, jami'u anwa'il mahamid sabitah. Semua pujian-pujian Allah Ta'ala itu sabit, dan dia hanya khas bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena faham, kita kena puji Allah sentiasa, barulah Allah sayang kepada kita. Tapi kalau manusia jangan puji kuat-kuat. Nabi kita larang kita puji orang depan-depan. La. Siapa dia puji kawan dia depan-depan, seolah-olah dia telah patahkan tengkok kawan itu sendiri. Sebab orang ni akan jadi sombong, jadi takabur, jadi macam-macam. Jadi untuk selamat jangan dipuji-puji orang, kan? Untuk selamat jangan terlalu puji orang, khususnya puji secara berdepan. Puji depan jangan. Bahaya itu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat. Sekarang ni kita ambil 5 faedah. 5 faedah daripada mana? Daripada ayat yang kita bincang ini. Tengok ayat yang pertama. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Kata di ulama tadabbur, hazihil ayat. Ayat ini, ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa Rasul alaihimussalatu wassalam dan pengikutnya diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ada 2 pertolongan di sini. Tanda pelajar. Sama ada pertolongan itu dengan makna pertolongan kemenangan dalam peperangan, ataupun pertolongan dengan hujah dan kenyataan. Kita ada 2. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah hajar kepada orang Islam ni keturunan hujah. Kita berlawan dengan kafir, kalah habis buat dia. Dia nak beriman, alhamdulillah. Dia tak beriman, dia cari pasal. Ada yang mengatakan kemenangan di sini dengan makna bisayfi wassinan, dengan senjata kita akan menang. Satu. Yang sama lagi, masih dalam ayat yang sama, wa inna jundana lahumul ghalibun. Ayat ini menjadi khabar gembira kepada tentera-tentera Allah Azza wa Jalla. Siapa dia tentera Allah? Iaitulah orang beriman, orang yang berjuang, orang yang ikhlas. Itu dia panggil jundullah, tentera Allah. Tentera Allah Ta'ala tak payah pakai uniform pelik-pelik, kan? Ayat ini juga memberi amaran kepada mana-mana orang yang menentang Islam, kamu akan tewas. Tak tewas atas dunia, di akhirat. Habislah kita faedah yang pertama. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Mana faedah yang kedua? Masih lagi ayat wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah kata tentera kami yang menang. Yang menang. Tapi bagaimana kita nak faham ayat ini dengan benda waqi', realiti yang berlaku? Dalam peperangan Badar, Nabi menang. Dalam peperangan Uhud, baina-baina, Islam pula mati 70 orang syahid. Ramai yang luka-luka, yang sakit-sakit. Dia panggil al-harbu sijal. Perang itu tukar-tukar. Sekali menang, sekali kalah. Habis macam mana Allah janji sini, wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentera kami yang menang. Tapi kita tengok dari sudut kenyataannya, ada gilir-gilir. Jawab dia. Tulis pelajar. Jawapan yang pertama, annal ghalabah lirrusul. Kemenangan itu bagi Rasul dan pengikut dia di akhir pusingan.
Tengah jalan ni mungkin berlaku kes apa-apa. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal turun naik, akhir sekali kosong Mekah daripada kafir. Bahkan Nabi kata tidak berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Bersihkan. Itu dia panggil al-aqibah, akhir pekerjaan. Ada juga yang mengatakan fi aktsaril ahwal, kebanyakannya kita yang menang. Ada sekali-sekala Allah Ta'ala nak suruh ingat, diberi ujian, beri ujian. Itu jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga, innan nasral mutlaq, pertolongan yang total di akhirat. Atas dunia ni boleh je Allah beri kita tewas untuk diberi pahala kepada syuhada. Yang keempat, maksud kemenangan ini iaitulah intisarun bil hujjati wal burhan, menang dengan hujah dan kenyataan. Kalau berlawan hujah, kita menang. Kita ada Quran, ada wahyu, ada panduan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tu main apa? Bercelaru, merapu je kata orang. Tapi apa boleh buat? Orang tak nak pakai juga hujah, tak, itulah kerugian dia. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ayat 177, fa iza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Maka sudah tentu buruklah hari bagi orang-orang yang telah diberi amaran tak mau ikut juga. Annahum, tulis ulama tadabbur kata, ayat ini memberi peringatan bahawa apabila datang azab, bila datang azab baru nak beriman, tidak diterima lagi. Dalam suratul Ghafir, falamma ra'au, ayat suratul Ghafir ayat 84-85, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Bila dia tengok bala datang, mereka kata kita beriman. Allah kata falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tak ada lagi manfaat iman kamu. Baliklah, tunggu jelah kebinasaan. Jadi itu dia panggil. Mana bila mari azab baru nak beriman, tidak diterima. Sebagaimana mendiang Fir'aun. Bila duduk laut, kokak-kokak dah lemah, amantu, aku beriman dengan Tuhan Musa Harun. Allah kata al-ana wa qad asaitakum. Fir'aun la ni, la, habis, tak terima. Bagi kita, apabila malakul maut, sa'atul ihtidar, dia panggil saat ihtidar ni saat nazak. Tengok malaikat maut depan mata, taubat ya Rabbi, atub ila ya Allah, minta tangguh lagi. La, ketika itu taubat sudah tutup pintu. Fasa asabahul munzarin, bila mari azab beriman tidak diterima, bila sudah mari nazak bertaubat tidak laku lagi pada waktu itu. Habis kita sentiasalah bertaubat kepada Allah. Pintu taubat sekarang masih terbuka, jangan tunggu ditutup baru nak masuk. La. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Ayat yang sama lagi, fasa asabahul munzarin. Munzarin, orang yang telah diberi amaran, diberi peringatan. Ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala tidak binasakan mana-mana umat kecuali setelah datangnya Rasul, datangnya hujah, datangnya keterangan. Lawan juga cari pasal, cari mati. Di ayat ini Tuhan kata fasa'a sabahul munzarin, hari yang telah diberi amaran. Lama nak mati tu. Daripada dia berlawan Abu Jahal, berlawan dengan Nabi 13 tahun Mekah, Nabi pergi Madinah hijrah, tahun yang kedua barulah mari Abu Jahal mati. Maknanya masa sudah cukup untuk dia berfikir, untuk dia mengambil pengajaran dan iktibar, tapi sudah ketetapan Allah, orang lawan mati. Jadi kita kata alhamdulillah, setiap perkara yang berlaku itu tidak akan berlaku kecuali setelah diberi amaran
diberi peringatan, diberi keterangan, lawan juga mati. Ayat akhir perbincangan kita ni, ayat 180 hingga 182, ini faedah yang kelima, iaitulah kita kena sentiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla, bersihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sifat yang tidak baik. Di antara kita nak bersihkan Allah, iaitulah kita beriman dengan ayat-ayat Allah tentang Allah. Sekarang ni yang jadi masalah kepada kita, ayat-ayat Allah telah ditafsirkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Ayat ni ditafsir oleh Nabi, ditafsir oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama besar tentang Allah. Tiba-tiba mari kemudian masuk falsafah-falsafah, mereka tahrifkan makna ayat kepada makna lain. Jadi kita teruskanlah dengan beriman kita kepada Allah melalui ayat Allah, melalui kepahaman salafus salih, insya-Allah kita akan selamat. Jadi sentiasalah kita. Kemudian 3 ayat ini tulis pelajar. Yustahabbu lid-da'i, elok bagi orang yang berdoa. Elok, comel bagi orang yang berdoa, kita baca di akhir doa kita ni. Selepas kita doa semua sekali, kan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamatlah surah kita, tamatlah doa kita. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 27 Januari 2022, ini adalah merupakan siri yang ke-18. Kita tafsir secara ringkas-ringkas, di samping mengutip 5 faedah daripada ayat-ayat yang dibaca. Kita kata alhamdulillah, ya Allah, berilah kepada kami kepahaman yang baik, kepahaman yang benar, kepahaman tentang kitab-Mu ya Allah, mengikut kepahaman salafus salih, mengikut kepahaman yang telah diberi kepada orang-orang yang beriman, dan jadikanlah dia garis panduan dalam hidup kami, beramal kami dengan Quran, mati kami dengan mengikut Al-Quran, dan beramal dengan sunnah Nabi, serta beramal dengan segala ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, jadikan kami pencinta Al-Quran dan membenci segala bentuk maksiat dan kemungkaran, dan berilah keampunan kepada kami, guru-guru kami, 2 ibu bapa kami, tok nenek kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, semua pelajar-pelajar, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam suratul Sad dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.